kurang bernasib baik. Itulah yang boleh dikaitkan dengan atlet negara pada tahun ini. Kebanyakan pencapaian Malaysia mencatatkan banyak near misses. Perkara itu jelas berlaku lebih-lebih lagi membabitkan skuad bola sepak negara dalam saingan Piala AFF dan juga Piala Thomas. Saksikan rangkuman Dunia Sukan Tanah Air 2014 yang disediakan wartawan Ashraf Fauzi dan Ros Nazirah Muhammad Daud. Pencapaian sukan negara sepanjang 2014 bukanlah sesuatu yang boleh dibanggakan. Malah ia dianggap sebagai tahun kurang bertuah buat Malaysia. Bagi menelusuri peristiwa-peristiwa penting sukan negara sepanjang tahun ini, saksikan laporan yang telah kami sediakan. Meskipun baru mengendalikan skuad Harimau Malaya sejak Jun lepas, prestasi yang dipamerkan pasukan bimbingan Dollah Saleh dalam kejohanan kompetitif pertama beliau mengejutkan banyak pihak apabila menjadi finalis di kejohanan Piala AFF. Ini kerana masa yang singkat selama 4 bulan untuk Dollah membentuk pasukan terkuat dalam menghadapi kejohanan membabitkan negara-negara Asia Tenggara itu bukanlah cabaran yang mudah. Susulan itu, pemerhati sukan berpendapat pihak berwajib khususnya Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM perlu melakukan postmortem mendalam bagi memastikan momentum yang diterajui Dollah dikekalkan dan terus dipertingkatkan. Sebenarnya kita should go deeper juga. Kita sepatutnya buat betul-betul scientific analysis, movement analysis, the performance analysis dari segi aspek kata kita ambil satu-satu, setiap satu. The physical component kita boleh pecah lagi tu. Which physical component? Is it strength? Is it speed? Is it agility? Tengok pada all these are reliant pada strength. Mungkin reliant pada energy system. Kita pecah lagi detail. Dari segi aspek taktik kenapa taktik tak boleh berlaku? Mungkin kerana physical contribution itu. Sementara itu, menyentuh mengenai sikap suka merusuh sebilangan penyokong bola sepak, Zulkifli berpendapat faktor kekurangan pendidikan sebagai punca utama kejadian seperti itu berlaku. Menurut Zulkifli, pelakuan yang digelar aggression in sports itu turut bersangkut paut dengan tahap pendidikan agama individu terbabit. Tapi kenapa menjadi sekarang? Sebab dunia sudah berubah. Suasana sosiologi masyarakat sudah berubah. Sebenarnya balik bukan hooliganism in sports ni banyak bergantung pada dia panggil memerlukan seorang je startnya kadang-kadang. Seorang tu get started, the fire starter, habis terbakar yang lain. You only take one. This is where sebenarnya balik kepada pendidikan. Orang yang pergi tengok bola, orang yang pergi main bola berbeza dengan main tenis. Cuba tengok main tenis. Berdiri pun tak ada. Dia punya etika berada di dalam situasi yang berbeza-beza. Jadi because what? Education, my peranan. Baru-baru ini dalam saingan separuh akhir pertama Piala AFF menentang Vietnam di Stadium Nasional Bukit Jalil, sebilangan kecil perusuh telah mencederakan penyokong Vietnam ekoran kekalahan skuad negara 2-1 kepada Vietnam. Selain insiden itu, 2014 turut menyaksikan beberapa insiden rusuhan membabitkan penyokong pasukan tempatan dalam saingan Liga Super tahun ini. Justru Zulkifli turut mengulas mengenai keberkesanan hukuman FAM yang mengenakan denda kepada pasukan yang gagal mengawal penyokong masing-masing. Boleh tak persatuan kawan saya? Apa kena mengena persatuan dengan saya? Tak kena mengena. Ikut saya lah saya. Ikut saya lah. Saya lah. Saya tak ada benda persatuan. Persatuan tak ada bagi duit kat saya pun. Saya pun tak ada bagi duit kepada persatuan. Jadi persatuan tak ada pengaruh pada saya. Dalam perkembangan sama, Zulkifli turut ditanya mengenai isu kontroversi membabitkan pemain badminton nombor 1 negara, Datuk Lee Chong Wei. Insiden membabitkan Chong Wei benar-benar mengejutkan. Lebih-lebih lagi, jaguh badminton kesayangan negara itu turut berdepan penggantungan sementara. Beliau didapati bersalah menggunakan bahan terlarang yang dikenali sebagai dexamethasone. Akibatnya, jaguh sukan badminton ini terpaksa berdepan dengan hukuman penggantungan selama 2 tahun daripada menyertai mana-mana kejohanan. Menurut Zulkifli, perkara ini tidak sepatutnya berlaku, apatah lagi ia melibatkan atlet yang lahir dari kelompok elit. Tanggungjawab bagi seorang atlet di peringkat yang elit ni, sepatutnya mereka menjadi atlet yang berilmu. Sebab setiap atlet yang berjaya di peringkat elit adalah atlet yang berilmu, sepatutnya lah. Jadi tidak ada alasan untuk dia menjadi atlet yang hanya berjaya tapi tak ada ilmu, kosong kat sini. Ilmu dari segi segala aspek yang berkaitan dengan prestasi dia.
Meskipun 2014 merupakan tahun yang sukar, Zulkifli menasihatkan atlet supaya menguatkan mental dan belajar menerima kekalahan. Zulkifli berkata atlet perlu menerima kekalahan sebaik mungkin kerana tiada istilah hampir menang dalam dunia persukanan. Almost menang dengan menang tak sama. Walaupun you kalah by a whisker, you still lose. In sport, there's no such thing as we did our best, we almost win. No, you lose, you win, you win. Plain and simple. But the thing is, you give your best. You have given your best. Bagi Zulkifli, kegagalan kontijen negara mencapai sasaran 8 pingat emas untuk Sukan Asia di Incheon, Korea dan 7 pingat emas untuk Sukan Commonwealth, Glasgow, Scotland tidak bermaksud Malaysia kecundang secara keseluruhannya. Bagi saya, kita tak gagal. Sebab kalau kata kita gagal, kita memang kecundang terus. Nak kata tak sampai target tu, bukan kita yang menentukan, yang tentu Allah. Betul tak? Tapi kita boleh rancang, tapi hasil sebenarnya mungkin tidak seperti yang dirancang. Kena ingat bahawasanya bukan setakat Malaysia saja yang buat perancangan yang rapi, persediaan yang rapi untuk mendapat sebanyak mungkin emas dekat Asia atau dekat Commonwealth. Kesimpulannya, Zulkifli berpendapat pihak berwajib perlu ikhlas dalam menggalas tanggungjawab memajukan arena sukan Malaysia. Yang terdidik dan ikhlas. Tapi kadang ada yang terdidik tapi tidak ikhlas. Ada yang ikhlas tapi tidak cukup terdidik. Ini masalahnya. Jadi di sini mesti ada satu interaksi yang yang positif atau persokongan yang positif di antara yang di atas sekali dan di sekelilingnya. Akhirnya yang suffer adalah atlet kat bawah ni. Bukan setakat atlet dah. Mungkin jurulatih yang kecil-kecil tu baru nak naik tu. Patut yang tu bakal digilap menjadi jurulatih kebangsaan. Tak naik sebab apa? Tutup. Sebab ada. Ini grup ni, ini grup ni. Ini kata bila nak buat sesuatu kerja yang baik ni, semua yang baik ni, tolak ke tepi lah politik, kepentingan peribadi. Sepatutnya kita buat untuk kepentingan semua. Tambah beliau, usaha mencari atlet pelapis di peringkat akar umbi perlu dipergiatkan. Katanya sesiapa sahaja mampu menjadi atlet bertaraf dunia sekiranya akses dan kemudahan dibuka kepada semua peringkat bagi menggilap bakat masing-masing dalam sukan yang diminati. Siapa yang main takraw? Takraw orang Melayu. Orang Melayu kat mana? Dekat mana? Contohnya. Yang main equestrian, siapa? Anak siapa? Anak saya tak mampu. Orang kampung ada main equestrian? Tak ada. Tapi yang berbakat mungkin duduk kat Gurung Musang lah. Mungkin duduk kat Jeli ke. Duduk kat mana? Mungkin dekat Sarawak tu, dalam-dalam tu. Sebabnya akses kepada kemudahan sebenarnya. Dan kalau kita tengok yang serius, macam contoh di Kuala Lumpur, di Selangor ni, yang sanggup bayar coach secara peribadi, bayar mahal-mahal. Sejam untuk RM100 ke RM200. Orang miskin tak mampu nak buat macam ni. Yang serius ibu bapa kadang-kadang anak bukan minat sangat. Saya cakap ni berdasar pada pemerhatian saya. Berbaki beberapa jam sahaja lagi, tahun 2014 bakal meleburkan tirai. Dan pastinya ia membawa 1001 kenangan pahit manis arena sukan negara sepanjang tahun ini. Menjelang 2015, dunia sukan negara perlulah terus mengorak langkah, jangan mudah mengalah dan teruslah berjuang demi negara. Selamat tinggal 2014. Dan selamat datang 2015. Saya Asraf Fauzi. Dan saya Rosnazira Muhammad Daud. Selamat tahun baru.